Okay, so apa yang you belajar dekat sana nanti teruskan belajar. Dan apa yang belajar kat sini pun sama juga, teruskan belajar. So ilmu yang ada ni kita jangan sia-siakan sebab nak dapat susah. Kalau kat luar kena belajar, kena bayar. Okay, so itu saya punya arrangement. So you all tiba je pengalaman kat situ. Okay, so kita tengok balik market pada minggu lepas. Okay, bila kita buka chart, setiap kali kita buka chart, make sure you pergi dekat time frame H1. 1 jam. 1 jam maksudnya daripada sini ni you nampak ada double separator punya line ni kan. So daripada sini sampai ke sini, ini adalah 1 minggu punya pergerakan chart. So daripada hari Senin kita nampak price naik sampai hari Rabu. Dan hari Rabu selepas dia buat new high, dan dia start turun. Okay. Kalau kita tengok dekat H4, kan saya cakap bila dia dah buat new high, standby dia untuk dia turun balik. Turun sampai mana? MA50. So dekat sini H1 kita dah nampak, dia sampai MA50 dia break dan dia turun. Dan kita expect dia boleh turun sampai dekat MA200. Berapa kuat dia nak turun? Dan daripada H1 ni, you kena langkau ke H4. Sebab apa? Tempat pertama dia akan sampai adalah dekat MA50 dekat H4. Okay. MA50 dekat H4, kalau dia sampai sini dia bounce balik. Dan kenapa hari tu bila saya cakap dekat hari Jumaat tu momentum masih turun? Sebab dekat sini dah keluar doji. Dekat time frame daily. Time frame daily dia keluar doji. Jadi panggil apa? Morning doji star kan? Ke evening doji star. Kan Adit? Ya bang, morning doji star. So bila ada keluar dia buat doji ni, waktu ni saya dah cakap tak payah cari lain dah, kita cari sell. Waktu yang ni keluar, kita tengok balik time frame H4, kita tengok balik dekat time frame H1. Nampak tak? Hari Rabu, Khamis, Jumaat, dia punya momentum turun. Okay, kita dapat indikator dia dekat daily, tapi dekat daily ni dia punya satu candle pergerakan saja tau. Tapi dekat H4 dengan H1 ada banyak pergerakan. So 3 hari punya pergerakan, momentum dia sell. So dekat sini kalau balik-balik kepada soalan yang tadi siapa Adib tanya Aiman. Broker structure nak tanda ikut candle atau apa, ikut candle atau engulf. So apa yang nak kena buat, satu kita dah marking tadi dekat daily. So you dah nampak dia punya pergerakan dekat H4 dengan dekat H1 dalam box ni. So pergerakan dia menurun. So dekat sini apa yang you boleh ambil, you boleh ambil trend line ni, you boleh marking macam ni. Okay. Marking trend line ni supaya kita tahu dia punya kenaikan ni akan sampai ke atas ni dan dia turun akan sampai ke bawah sini. So hari besok, hari Isnin ni, dia punya momentum penurunan ni masih ada. Dan target dia adalah dekat level MA200. Itu dia punya momentum penurunan dia. Clear tak Sufah? Nampak Ahmad? Nampak. Okay. So candle pattern ni kita boleh tengok dekat setiap time frame ni tau. Tapi janganlah sampai weekly dengan monthly ni dah tak payah dah, terlampau jauh. Tapi daily ni paling jauh. So kalau ada dia buat momentum macam ni dan kita boleh marking dan kita tengok balik dekat H4. Kita tengok balik dekat H1. Dan bila dah ada pattern, kita buat trend line. Dan daripada situ kita nampak. Bila ada dua trend line macam ni, kita pakai equidistant channel ni. Ni equidistant channel lah. You ambil kat sini, draw equidistant channel. So you tarik, so you akan nampak pergerakan market tu antara atas dan bawah ni.
So kalau kata dia terlepas, you boleh adjust balik bagi rapat. Paling kurang 2 batang candle mesti kena. Dan daripada situ, you tengok high dia kat mana, low dia kat mana. So bila dia dah high kat sini, standby ambil sell. Bila dah sampai low kat sini, standby ambil buy. Jangan dekat bawah ni pun still ambil sell. Sebab dia akan bounce balik. Itu peluang kita tau untuk ambil buy dan sell. Bila dia sampai line bawah ni, Baik. ambil buy. Kalau contoh dia break, bang macam mana bang? Sekejap Kalau dia sampai bawah ni kita ambil buy, kalau sampai dekat sini kita ambil sell. Okey, belah atas. Okay, line atas ni untuk sell dan bawah ni untuk buy. Okey, soalan yang bagus. Kalau dia break, apa kita nak buat? Contoh break macam ni. Nampak ada break. So dia ada break. Dia memang akan ada break. Yang ni kita panggil overshoot. So bila dia break, you akan tengok dia nak teruskan penurunan ke tak? Apa jadi roadblock dia? Breakout. You punya support. Support. You punya line support. So kalau dia break, betul dia break dengan line, tapi sampai tak support? Ataupun dia tak support, dia patah balik tak? So bila dia patah balik macam ni, ini peluang untuk apa? Baik. Baik. Yes. Dia patah balik je, peluang buy. Satu, kita tengok support, sama ada dia break support atau tak. Kita buang box dulu. Sebab ada banyak sangat lain. Okay. Kalau dia break, kita punya satu dia dah break support kat atas ni, tapi tak sampai support bawah ni. Dan dia patah balik, dia close atas support. Nampak? Betul-betul kat line support tu dia close. Dan lepas tu dia buka baru punya candle, dia naik. Dan kat sini peluang untuk kita buy. Dan bila sampai dekat atas, dia turun balik. Peluang untuk kita sell. Okay. Satu lagi cara adalah kalau you gunakan Bollinger Band. Nampak tak apa jadi bila ada Bollinger Band? Candle overshoot. Semua keluar daripada Bollinger Band. So, macam saya cakap, bila keluar daripada Bollinger Band, price akan masuk balik. Ya, dia oversell eh. Dia oversell. So dia dah oversell, dia akan masuk balik. Tapi jangan semua time frame ada Bollinger Band ni. Nanti you jadi serabut. Dan saya biar dekat H1 saja ada Bollinger Band. Dekat M5 tak ada patutnya. Macam ni kan. Ini kena buang, kena clearkan. Dekat M5 jangan ada Bollinger Band. Sebab apa dekat M5 kita tak nak ada Bollinger Band? Sebab apa? Kita nak time frame besar ni ada Bollinger Band. Bila kita nampak dia overshoot, kita dah standby untuk masuk buy. Kenapa? Sebab dekat sini macam ni overshoot ni, kita tengok dekat time frame kecil dekat M5. Apa yang nampak? Yang ni. Nampak? You akan nampak ada pergerakan, ada setup ABC buy. Okay, you buat dekat H1, you nampak dia reject je, dia tarik je box. You tengok balik dekat M5, ada tak dia buat ABC buy? Bila ada buat ABC buy dan you ikut momentum buy, dan you akan dapat dia punya kenaikan. Dia punya kenaikan momentum buy. Sampai dia reject balik dekat atas. Dia reject balik dekat atas dan you makin berdiri kat atas satu kali lagi. Dan you tengok balik dekat M5. Ada slow kat luar. Ada tak ABC? Sell. So, bila ada ABC sell dan kita follow sell. Ini langkah mudah untuk kita identify candle ni bila dia dekat bawah tu dia dah habis penurunan ke belum? Dan bila dekat atas tu dia dah habis penurunan ke belum? Kenaikan ke belum? Dan daripada situ bila dah makin dia akan nampak atas ni akan nampak ada ABC sell, kat bawah ni akan nampak ada ABC buy. Bawah ni akan nampak ada ABC
buy. Dekat atas ni you akan nampak ada EDC sell. Okay, Masuk ke tadi? Doktor, apa dia? masuk. Oh, masuk ke tadi? Okay. Fitri faham tak? Faham. Ada soalan? Ah, Anwar, boleh dengar? Sedin, ada soalan? Boleh faham? Faham tuan, faham. Anwar, boleh dengar suara? Okay, so sekarang ni, ini bila you nampak ada pergerakan dekat H1. So kita nak tahu candle apa yang terbentuk, sama ada dekat bawah atau dekat atas, dan juga bila kita tengok ada movement. Okay, so kita buang balik semua. Okay. Saya ulang balik daripada awal. Okay, Bollinger Band pun kita buang dulu. Okay. So setiap hari bila kita masuk, kita tengok 3 time frame ni, H1, H4 dengan D1. Okay. Dulu saya bagi tu tengok H1 je dah cukup. Tetapi apabila momentum tu dia dah break, you kena pindah daripada H1, masuk break tu dia break MA50 ya. Macam ni dia break, dia patah balik. Okey. Yang ni dia break terus. So bila break terus, dan you kena move daripada H1 pergi H4. Time frame lagi besar. Sebab apa you nak tahu? Adakah dia punya break ni, yang dia break panjang sebatang merah ni, betul-betul dia punya momentum dia nak turun lagi. Sebab apa? Dekat H4 dia turun sebatang sahaja. Okay. Dan juga kita kena tengok dekat D1 ada tak macam ni candlestick pattern, ada doji ataupun macam ni, ada dia buat bullish engulfing tak. So macam ni pun bila dia ada buat break, yang ni candle break kita panggil, dia break mother candle, kita tarik je Fibo body ke body. Dan dia dapat momentum. So dia dah break daripada 100 pergi ke TP1, TP1 pergi ke TP2. Dan TP2 ni, dia close betul-betul dekat kita punya unknown punya line ni. Dan dia patah balik. Okay. So minggu ni, apa yang kita nak tengok adalah candle bearish ni, dia akan turun, dia break mother candle hijau ni tau. Kalau ada sebatang candle turun, dia break mother candle hijau ni, kita layan sell yang minggu depan. Dan apa you nak kena buat adalah, contohlah kata kat sini sebatang dia turun sampai sini you ambil Fibo terbalik. Body candle merah ni tarik ke body candle hijau. Dan you akan dapat momentum ni. Dan kita kejar di TP1 dan TP2 balik. Kalau dia break TP1, dia akan sampai TP2. Faham tak? Ini kat daily Ini dekat daily. Yang ini kalau nak cari long. Maknanya seminggu, minggu depan, kalau kita nak Intraday dapat ni. long, apa dia? Intraday lah ni kira. Sehari punya. Dia akan jadi intraday. Maksudnya you masuk position hari Senin tu, kalau you dapat masuk sell dan dia terus sell, you boleh hold seminggu. Hold sampai berkepuk. Hold sampai berkepuk. Re-entry je. Sebab yang macam ni pun sama. Bila dapat yang break ni, siapa yang hold hari tu, berapa lama ni dapat seminggu ni. Yang dia break buy ni, seminggu punya movement ni. Nampak? Saya buang sell. Nampak? Seminggu punya movement. Ni dekat H4. Nampak? Daripada sini, seminggu punya movement dia naik. Siapa hold buy, seminggu dia dapat. Ni dekat H1. H1 kita boleh ni lah. Tapi kalau you dah dapat skill dia dekat daily punya time frame, itulah dia punya kelebihan dia. Seminggu kita boleh hold. Sebab apa? Dia tak patah balik pun.
Kalau you dapat ambil position dekat level 100 ni, you biar je. Sampai TP2 ni, you boleh secure profit dah. Sebab apa? Banyak ni. Bukan sikit-sikit anak punya ni. 6,000 pips. Okay. So, pada minggu depan ataupun besok especially, kalau kita dapat candle ni dia keluar baru je, dia buat satu batang merah dan dia tutup kat sini hari Isnin. Ni satu hari sebatang candle dia keluar, dia tutup kat sini hari Isnin. Kita terus tarik je Fibo daripada, contohlah kata dia break kat sini. So betul-betul dia break level candle hijau ni, dan kita terus hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu you tengok je dia punya sell sampailah bawah ni. Okay, itu kalau jadi candle break. Boleh faham tak? Siapa nak tanya tadi? Kalau macam contoh dia break candle hijau tu kan. Tapi dia close atas MA50. So still kita sell ke? Kita boleh sell ke macam mana? Yang penting dia break candle merah ni je bro. Dia break candle merah ni, maksudnya ada candle break punya pattern. Dia macam ni lah. Ada candle break punya pattern. Sama juga macam ni. Maksudnya ada candle break pattern. Nampak ni? Ada candle break pattern. Oh, okay. Ada candle break pattern. Yang ni kita panggil candle break pattern. Ada candle break pattern, so dia akan junam. Ada candle break pattern, dia junam. So sama juga kat sini. Bila ada candle break pattern, you akan dapat momentum sell seminggu. Okay. Terus maknanya tu nak tunggu confirmation, nak tunggu dia break dulu hari Isnin ke? Kalau nak early entry macam mana? Tak dengar lagi. Jauh suara kau. Kalau nak early entry macam mana? Sebab kalau nak tunggu confirmation berarti boleh break tu candle pada candle sebatang kan. Tapi kalau nak early entry, okay. Sebab ni time frame daily. Cepat. So ni time frame daily. Nak tunggu sebatang candle ni satu hari. So the next day, hari Selasa baru kita dapat dia punya confirmation. Maksudnya candle tu siap dan baru kita tahu sama ada dia break ataupun tak. Ini untuk main long. So kalau nak re-entry, daripada sini you kena pindah ke time frame kecil. Kalau you dah dapat tarik, katalah tarik macam ni okay, pindah ke H4, daripada D1 ni terus ke H1 pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia break dekat level 100. So you akan nampak dia patah balik, dia nak pergi ke mana? Ke mana dia nak pergi? Jawapan dia kat mana? Kita punya ni tadi. Kita punya trend line. So dia break, apa dia akan buat? Kalau dia break trend line ni dan dia tutup bawah trend line, dia naik balik, dia tak akan lebih trend line. Dia akan test balik trend line. Dekat sinilah kita punya re-entry position. Kan kalau dia overshoot pun dekat level ni tak sampai 23.6, 38.2. Paling tinggi 23.6 lah. stop loss pun tak jauh, kosong-kosong. Yes. So kita nak cari macam tu supaya kita dapat maximize kita punya profit. Okay. Cantik kan? So okay lah tu, stop cantik entry ni kalau dulu ni. So dia yang jadi ni sudah lah lepas ni. Dia yang jadi bos. Apa dia? Tak dengar. Dia cakap apa tadi? Apa ni, sebenarnya nak entry cantik pun sebab apa, stop loss tak jauh kan. Stop loss pun 30 pip lah. Kalau daripada ni 30 pip ada. jauh bro. Apa? 30. 500 pip. Kata tu 72 berapa tu? 723. Kalau okay, dekat level ni tak jauh lah. Okay, bagi tengok dia test dulu tak
trend line Ah, lepas tu. 60 pip je. Daripada line tu. Okey, Ni, yang masa ni. Yelah. itu adalah Oh ni. kita punya Hmm. expectation price movement. Okey. Tapi apabila kita berada dekat daily punya H1 punya time frame, maknanya setiap hari bila kita buka chart kita, okey. Benda pertama, jangan lupa marking dulu kat mana you punya support. Sini support you, sini kita punya resistance. Okay. Dua line ni wajib ada. Sebab apa? Bila dia break salah satu dan itu adalah dia punya momentum. Dan kita nak ikut dia punya momentum. Okay. So bila dah marking support, dah marking resistance. Okay. Seperti biasa bila kita dah marking kita punya resistance before dengan kita punya support before. Okay. Benda ni record, tak ada masalah. Nanti saya akan hantar balik video dia. Dan daripada H1 ni, kita dah nampak price ni punya momentum, sekarang ni momentum menurun ataupun momentum bearish. Okay, dia punya major trend ni, sekarang ni apa yang kita nampak adalah bearish. Okay. Bila momentum bearish ni nak habis? Anwar Arsyad. Boleh dengar? Fitri. Oh Fitri. Fitri. Dengar. Macam mana nak tahu dia punya momentum bearish ni dah habis? Tak nampak kan? Tak nampak. Sekarang ni kita nampak dekat H1 dia tengah menurun. So bila kita nak tahu dia punya penurunan ni dah habis? Tak dapat. Jawapan dia bila dia break dia punya resistance dan dia break dia punya trend line. Okay. So hari esok sekiranya price ni naik terus, dia break ni line kita ni, line horizontal dekat 71,889 dengan kita punya trend line ni dia break. Lepas tu dia close atas daripada line ni. Maksudnya momentum sell ni akan terbatal apabila dia buat new high. Dekat mana dia nak break new high? Dekat sini. Dia kena break ni. Dia break ni. Dia break ni, okay, dia akan start buat new high. Dan dia turun balik dekat sini juga. Dan dia naik lagi. Untuk break next high dia kat mana? Next high dia kat sini. Okay. And then dia break lagi. Dia nak break mana? Dia akan break lagi high dekat sini. Dan momentum bullish akan terus berlaku. Okay. Bila dia buat new high, maksudnya bullish. Okay. Bila dia buat new low, maksudnya bearish. Faham tak? Ni bila Faham. price buat low. Okay. Kat sini price buat low. And then dekat sini dia buat new low. Okay. Dekat sini dia buat lower low. So kita nampak momentum bearish. Bila masa dia buat momentum bullish? Momentum bullish macam dekat sini. So bila dia naik, dia break, dia buat high. So dekat sini price buat high. Okay. So bila dia buat high, and then next dia buat new high. Okay, and then kemudian dia buat higher high. Bagi duit. Lepas tu dia buat low tak? Dia tak buat low. Dia naik lagi, dia buat higher high lagi. Sentiasa buat higher high. Sampai dia buat low dekat sini. Tapi lepas tu dia naik balik. Dia tak break. Dia still buat high lagi. Dekat sini dia punya last higher high.
Tapi macam saya cakap sebelum ni, macam saya cakap tadi, semua orang tengah cari high ni. Semua tengah cari buy. Tapi kenapa tiba-tiba kita pindah daripada sini ni cakap dah jadi sell. Punca dia dekat D1 yang saya nampak ni. Tapi dekat H1 ada tak? Ada. Dia ada bagi. Dia bagi apa ni? Dik, dia bagi apa ni, Dik? Oh, doji ya. Logi apa tu? Candle pattern ni. Doji morning. Spinning top. Spinning top. Top. Spinning. Ni top. spinning top. Spinning top tahu kan? So dia buat spinning top dekat sini dekat time frame H1. So you nampak dia dah buat doji macam ni, next candle dia keluar color merah. Dan next candle kita dah boleh start cari sell. So bila dia naik sebatang ni, siapa terlepas, saya pun terlepas bila dia naik, saya tunggu sell kat atas ni je. Tak payah kejar buy. Jangan kejar candle. Dan kita nampak dia turun. Okay. Mari. Okay. Okay. Faham tak? Okay, itu daripada daily pergi ke H4, pergi ke H1. So bila you dah faham pergerakan market macam ni, okay, kena relax Sebab apa kena relax? Sebab kita nak tengok. Katalah kita dah buka candle, kita tengok. Dia ni naik ke turun sampai sini, dia naik, dia tak buat high, dia turun balik. So bila dekat H1 dia dah nampak dia turun, dan bila pergi time frame kecil, kita tengok apa pattern yang ada. Contoh macam sekarang ni lah, last candle dia color merah. Okay, ujung sekali ni. Ni kita kasih clear dulu. Mat, kau tengah kerja, Mat? Kerja. Damn. Selamat bekerja. Dah pakai PPE, Mat. Kes makin tinggi tak? Kurang lah, KL kurang. Alhamdulillah. Johor tu naik elak kan. Kilang. Okay. So balik kepada kita punya cerita tadi. So kita dah nampak last candle dia buat macam ni. So kita terus pindah daripada H1 pergi dekat M5. So M5 you dah tahu, you punya marking support dengan resistance dah ada. So ini kita punya support before, and then kita ada kat atas ni adalah kita punya resistance before. Okay. Langkah selamat ialah selagi dia tak break, selagi tu you tak payah masuk position. Walaupun kita nampak momentum bearish. Okay. Tapi bila dah nampak kat sini dia dah bersilang, MA50 dan MA200, so dia punya momentum sekarang momentum sell. Dan kita nampak dekat daily, dekat H4, H1 pun momentum masih sell. So kita biasanya akan tunggu dia naik sampai level resistance before untuk kita re-entry sell dekat sini. Bila dia touch line RB ni, kita nak masuk re-entry kita punya position sell. Dekat line RB ni adalah tempat kita nak re-entry sell. Okay. Cak tolong abang ke? Apa dia? Kalau dia break bang, break resistance tu. Tapi Kalau dia break, tapi dia mesti kena break sampai trend line lah. Kalau dia break, bonus. So dia break you punya resistance, dia break you punya trend line, nampak? Okay. Apa dia punya formula sekiranya price break? Apa formula dia, Dik? Tunggu retrace je lah. Yes. Bila price break, dia bukannya akan break terus naik, tak. Bila dia break, dia akan test balik. Dia akan test balik resistance level ataupun kita punya trend line. So trend line kita dekat sini, kalau biru ni,
dengan kita punya color aqua ni, aqua dah resistant before, trend line kita biru ni. So bila dia break, itu bonus. Maksudnya momentum nak jadi buy. So kita jangan terus entry, kita tunggu dia retrace dan baru kita entry buy. Okay. So tempat untuk re-entry buy yang terbaik adalah dekat atas line biru. Untuk kita re-entry buy. Atas line biru ni adalah tempat untuk re-entry buy. Okay. Dan you punya stop loss kat mana? Jangan stop loss dekat SB. Stop loss kita ke RB ni je. Kat RB. Ha. So dekat RB ni pun kalau kata macam kita pakai 200 pip 200 pip punya level sini baru 64 pip bro. Nampak? Daripada line biru ni sampai sini baru 64 pip. Ambil lah dekat sekarang ni pun sampai sini baru 83 pip. Kalau kita ambil 200 pip maksudnya kita punya line kat mana? Sini tau. Sangat jauh. So kalau kata nak save you punya apa panggil stop loss, jangan letak betul-betul atas line ni, bawah sikit. Ambil 100 pip dah cukup. You punya stop loss. So kalau dia test sampai dekat ni, dia bounce balik ni atas. Dia nanti kat sini. Ataupun dia letak buy limit kat sini. Bukan buy stop lah, buy limit. Sebab sekarang ni tengah position sell. So buy limit tak ada kat atas ni. Dia ada buy stop. Sebab price tengah menurun. Kalau kat bawah ni buat ada buy limit. Okay. So apabila price sampai dekat trend line, dekat sini the best entry untuk kita entry buy. Kalau dia break soalan Adit tadi. Okay. Okay, dekat time frame kecil boleh buat trend line tak? Dah buat kat time frame besar, time frame kecil nak buat tak? Time frame kecil tak nampak. Kalau nak buat Kata tak trend nampak. line. Siapa kata tak nampak? Boleh. Okay. Macam mana you nak tentukan trend line? Kalau entry dekat time frame kecil, boleh lah. Dan kalau dekat time frame kecil, apa yang you boleh buat adalah bila kita nampak macam ni tau. Konsisten dia buat low atau konsisten dia buat high. Dan you pick up je dia punya high dan low tu. Macam ni banyak trend line kita boleh buat sebenarnya tau. Ambil daripada awal ni, kat sini satu. Kecilkan je. You kecilkan dia, you dah dapat satu trend line. Dua trend line. Kita kecilkan dia, kita punya chart. Kena marking dekat body ke kat shadow? Shadow. Shadow, okey. Janji ada 2 batang. Paling kurang 2 batang. So, kat sini sebenarnya, sentiasa akan ada trend line. Sebab sentiasa you akan jumpa trend line. Sama ada kita nak buat dengan tak nak buat je. Sentiasa jumpa. Tapi apa guna trend line ni? Guna dia macam tadi lah. Bila dia break. Dia break, okay, momentum nak tukar. Ataupun dia break, tapi tak lepas MA50 dia patah balik. Tak lepas MA200 dia patah balik. Jangan bergantung pada satu method dia tau. Jangan bergantung pada trend line sahaja. Nak bergantung pada trend line sahaja boleh dekat time frame besar. Nak time frame kecil dia tak boleh. Dia tak boleh nak bergantung pada dia saja. Sebab apa? Ada MA50 dengan MA200 yang jadi kita punya roadblock. Dia sampai dekat MA50 dia turun balik. Dia sampai MA50 turun balik. Dia break MA50 sampai MA200 dia turun balik. Tapi kalau you dapat tarik macam ni, kita dah tarik time frame besar punya
trend line dan kita dapat dia punya big momentum. Waktu buy pun sama. Waktu buy ni hari tu, minggu lepas punya, ni buy punya momentum. Okay. Ini buy punya momentum. Dia masih naik, dekat sini boleh dia break. Nampak tak? Nah, ini kita ambil kat time frame besar sebab tu bila bawa ke time frame kecil, dia dah nampak dia punya line biru tu. Macam mana dia punya pergerakan. Okay. So, yang buy tu kita dah boleh buang. Kita sekarang ni tengok bearish punya. So kalau dia break atas dan kita boleh buang dah kita punya trend line ni untuk buat bullish punya momentum pula. Okay. Hafizi, ada soalan? Tak ada. Boleh faham tak? Okey. So macam hari Jumaat hari tu, saya bagi mula-mula dekat sini. Saya ambil ABC sell ni. Lepas tu tukar. Daripada sell besar ni, kita ambil yang lagi kecil. Dekat time frame M1. Okay. So, dekat time frame M1 ni, kat sini ada ABC sell. So kita ambil kat sini. Sebab kita ambil hari Jumaat saja. Dan kita nampak dia punya turun sampai tepi 7. Tapi retracement dia sangat tinggi. Okay. So kalau kata kita nampak macam ni, bila saya dapat dia punya sell punya momentum ni hari tu, kita ambil sell, tapi bila dia naik, dia tak break untuk buat new high tau dekat sini. So maksudnya momentum sell ni sangat kuat. Dan dia punya penurunan tak ada satu kenaikan dia yang break kita punya level 00. So syarat untuk ABC sell ni terbatal adalah bila price naik, dia break level 00. Itu syarat dia. Tapi sekarang ni dia tak break. So dia naik, kita tunggu dekat atas ni untuk ambil sell. So yang panjang ni, si ni tak ada siapa? Yus tak ada, Yus. Sebab waktu malam tu Yus, Fitri dapat tak malam tu? Malam Jumaat tu. Hari Jumaat tu. Yang kita sell kat atas ni. Yang sebatang ni je, kita dah dapat 300 pip. Second candle baru sampai lagi 300 pip. Sebutan 600 pip semua. Okay. So dia punya kenaikan ni, kita tunggu dekat atas ni untuk ambil sell. Kenapa kita ambil sell kat sini? Kenapa ambil sell kat sini, Dik? Bagus. Kenapa ambil sell kat sini? Kau pun ada profit kan malam tu? Ada. Kenapa ambil sell kat sini? Sebab dah dekat dengan trend line ke apa masa tu? Masa tu aku tak bagi trend line. Aku Tapi punya cakap, trend line sendiri. Satu, pasal dia sampai dekat trend line dan dia turun. Nombor dua, bila price bergerak, kita tak tahu pun ni kat mana ni dia nak naik ni. Dia naik ni ke dia nak break, dia nak turun ke dia nak naik. Apa yang kita nampak kat sini, waktu yang saya cakap sell tu, saya letak terus sell dia. Sebab dekat sini candle break bro. Nampak ni, candle break. Ni candle break. Grafting tu. You kena hafal candle break. Kita punya candle break ni sangat kuat. Satu candle break kat sini. Lepas tu yang saya kata dah boleh ambil buy. Candle break kat bawah. Dekat RTC dia kata okey, buy berisiko tinggi. Tapi kita cakap bantai buy je. Sebab apa?
Dia dah buat candle break kat sini. So, bila dia buat candle break, kat sini pun dah boleh tarik kubur. Tapi ni retracement dia kuat. Nampak? Faham dia naik balik. Okay. So, jika kita tak ada position, jangan takut. Sebab apa? Kita ni selalu takut dengan terkedodos ni sebab apa tau? Bila dia turun ni, alamak, ruginya pump dia masuk. Dia libas. Biarkan. Bila you masuk, you tengok, you dah terlepas, biarkan. Tunggu dia buat retracement. Dia naik ni. You bukan tengok shadow, tengok body. Ada tak body yang break candle merah ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Walaupun dia keluarkan tiang ataupun shadow je kat atas ni, selagi tak ada body yang break kat atas dia, you standby on that cell. Ini mode retracement cell. Dekat sini ada dia break. Itu beza dia. Antara sini, sini dan sini. Nampak perbezaan dia? 3 kategori ni. Yang ni, malam ni siapa yang masuk, saya nak ajar cara macam mana you nak trade dengan tenang. Sebab apa? Kita jadi serabut ataupun ribut bila kita nampak, oh lama, sebatang dah keluar. Keluar sebatang lagi. Kat sinilah kita masuk sell. Lepas tu dia retrace, kita dah takut. Dia retrace sampai sini kita takut. Ya, dah 300 pip. Pakai 200 pip pun dah kena SL. Kan? Sebenarnya kat atas ni lah kita tunggu. Dia buat movement, tak ada candle break. Dia tak break candle merah ni. Dan nampak dia turun, dia break balik dekat sini. Sini ni the best entry position sell. Dekat kawasan ni adalah the best entry untuk position sell. Dan dia dapat sebatang. Sama juga bila dia dah sampai dekat bawah, dia naik balik, dia tengok. Ada tak candle sebatang yang naik, dia break candle merah. Jika ada macam ni, itu maksudnya momentum candle break untuk jadi buy. Tapi boleh entry ya S ni? Boleh. Boleh dan biru close. Kenapa? Dia naik sampai sini, dia turun balik, dia break. Kalau terlepas, apa yang you boleh buat, undang-undang dia setiap kali dia break, dia akan patah balik untuk test. Ini adalah the best position untuk re-entry. Re-entry buy. So jangan takut kalau kata dia nampak dia terlepas. Biarkan. Akan ada peluang untuk kita re-entry. Bukan re-entry sell, re-entry buy. So dia turun balik, kita masuk buy. Dia turun balik, kita masuk buy. Sebab apa? Kita pegang pada candle break. Kat sini you pegang candle break sell, kat sini you pegang candle break buy. So you ada 3 kali peluang kat sini untuk re-entry buy. Tapi macam saya cakap, tak payah pegang lama-lama. 200 pip, secure. Kalau kata dia dah break daripada tepi 1 sampai tepi 2, dia break dan dimasukkan BE. Dia break tepi 3, dia masuk BE kat tepi 3. Dia turun balik, dia secure profit. Bila secure profit daripada tepi level 100, tepi 1 sampai tepi 3, 400 pip kot. Dan ulang benda yang sama. Apa? Lebih kurang Juga macam scalping jugalah kan? Scalping ni adalah benda yang paling basic untuk kita buat. Kenapa? Daripada scalping ni baru dia akan jadi weekly, dia baru jadi swing trader, dia baru jadi day trader. Dia start dengan scalping lah. So bila you faham teknik ni, you boleh hold position panjang, then you dah jadi day trade lah. Macam ni lah, waktu you mula-mula sell ni. Bila you mula-mula sell, you dapat hold position panjang, you dah jadi day trade.
Sama juga macam kat sini. Kat sini kata you dapat masuk position, buy, dan you dapat hold. Sebab apa? Dia turun ni tak break lagi you punya SB. Maknanya dia naik ni, you punya TP sekarang dekat sini, BE you, TP2. Dia tak sampai lagi. So dia naik lagi. TP3 you punya BE. Then you main long position. Okay. Naik entry. Apa dia? Kalau scalping ni berapa dia punya, macam orang kata tips dia tu, berapa kita nak set yang untuk selamat? Ulang balik. Kalau macam scalping ni kan, berapa kita punya pips tu kalau kita nak rasa okey lah, maksudnya selamat lah. Macam contoh 20 pips kita close ke, atau 30 pips. Maksudnya maksimum lah kita nak close kita punya profit tu. Maksimum tak ada maksimum bro. Minimum yes. Minimum 20 pips. Kalau macam rasa tak confident, maksudnya 20 pips tu kira dah boleh close lah. Ya. Yeah. Tapi bila dia gerak macam ni, sebatang dia masuk dekat TP1, dia gerak sebatang candle. Second candle dia bergerak, you rasa-rasa you nak tutup ke? Mesti tak. Sebab apa? Kat sini you entry, sampai sini baru 100 pip. Lepas tu dia naik lagi, nak sampai you punya TP, mesti you alihkan punya sampai ke TP3. Then you buat BE kat sini. Stop loss tadi kat bawah ni, kita naikkan dekat TP2, dan you biar dia pergi sampai TP3. Itu cara dia untuk kita gain profit lah, more profit. Sama juga macam kat sini. Bila kita dapat masuk position, dia naik, dia turun balik, dan dia naik, dia tak break. Dia tak turun lagi. Dan kita start buat BE. BE ni kita follow je. Kalau nak senang, kalau pakai PC, you boleh pakai trailing stop. Trailing stop tu buat 100 pip je. Tu nak senang. Kenapa tak pakai 50-20? Kenapa pakai 100? Sangat low. Apa dia? Apa dia, Man? Kecil sangat 20-50. Okay. Kenapa pakai 100? Sebab kita benda ni saya pakai ni berdasarkan kepada kajian tau. Nampak tak? Sampai 100 pip tak? Tak sampai. Dia naik, dia break, dia turun balik, tak sampai 100 pip. Pergerakan candle ni, dia punya retracement dia, naik turun dia. Kalau dia punya momentum buy, dia turun sikit tu tak sampai 100 pip. So kalau you follow 100 pip memang tak kena. So dia akan ikut dia. Bila dia punya momentum tu nak berubah, baru dia akan turun lebih daripada 100 pip. Macam ni. Okay, kalau dia momentum naik, dia tak akan dapat 100 pip. Kalau pergerakan dia kecil-kecil macam ni kan, tak ada masalah. Dia boleh buat trailing stop tu 100 pip. Tu kalau malas lah, kalau malas nak ikut. Tapi kalau rajin, dia ikut candle. 3 batang candle naik, 3 batang candle naik, 3 batang candle naik. 3 batang candle masuk daripada sini, 1, 2, 3. Candle keempat keluar, okay, kat sini BE. Dan 1, 2, 3. Candle keempat keluar, kat sini BE. 1, 2, 3. Candle keempat keluar, kat sini BE. 1, 2, 3. Candle keempat keluar, kat sini BE. Sama tak dengan 100 pip? Lebih kurang lah, 150. Kalau yang ni lah. Itu berdasarkan saya punya kajian lah. Okay. So either you pakai trailing stop 100 pip ataupun you ikut dia punya candle movement. 3 batang candle, okay, baru buat BE. 3 batang candle, baru buat BE. 3 batang candle, baru buat BE. Okay. Ada soalan?
So hari besok market nak pergi mana? Hafizah, Saya bos. besok market nak buat apa? Ada soalan, ada ni tak? Ada Esok ha, saya nampak lebih kepada penurunan. okay. Selain daripada tu, Tengok sama ada dia break support ke break resistance. okay. Ada siapa-siapa yang baca news tak? Ada siapa-siapa baca news tak? Okay. Saya expect price akan membuat penurunan selama 2 hari sahaja. Isnin dan Selasa. Hari Rabu tu 50-50. Kenapa 50-50? Taufan Ida dekat US dah habis. So diorang sekarang ni dalam proses recovery untuk buka balik semua production. So price ni turun sebab apa? Sebab dia dah start produce balik minyak. So ada lambakan minyak. Kalau kita tengok stok berlambak. That's why price turun. Ini fundamental lah. You all kena baca news juga. Yang dia naik 3 hari ni, daripada hari Jumaat minggu lepas ni, dia start naik sebab ni because of Taufan Ida. Dia start pick up. So stok kurang, price naik. Overstock, price turun. Tapi berapa jauh dia nak turun? Dia turun tak jauh. Okay. OPEC pula, dia tak membantu. Dia stick dengan dia punya plan. Production 400,000 starting from August until end of the year tu dia akan continue, tetapi secara berperingkat-peringkat. So dia tak ikut cakap Biden untuk increase production. So kalau dia orang increase production, price akan jatuh gila-gila. So tu OPEC plus membantu. So price ni jatuh tak jauh sebenarnya dia jatuh. Dia punya penurunan ni tak jauh. Baru 1,900 pip sahaja. So kita expect hari Isnin ni paling jauh pun dah sampai hari Selasa dia punya penurunan. Dan you akan nampak hari Rabu dia akan pick up balik. Tapi kalau kata momentum kuat, dia akan pick up lagi cepat. Kenapa? Ada indikator tak? Okey. Minta maaf sebab macam saya kena kaji lagi banyak daripada you all. Kalau you tengok monthly, nampak tak price dah sampai kat mana? Bulan Ogos price jatuh sebab ada doji kat sini, dia punya morning doji star dia buat kat sini. Dan dia turun sampai level MA 200. Sampai level MA 200 dia bounce dan you nampak dia naik. Okay, so you nampak towards early of September tu dia naik minggu lepas. Sebab dia dah bounce dekat level MA 200. Tu monthly. So agak-agak dia nak naik ke nak turun? Sebenarnya kalau ikut monthly punya momentum dia nak naik lagi. Okay. Weekly punya momentum dekat sini dah crossover. Baru crossover. Dekat sini dia nampak tak? Okay, dekat sini dia baru crossover. Untuk weekly punya, dia baru crossover bulan berapa ni? Bulan Jun tau. So sekarang ni untuk weekly punya ni sekarang dekat bulan September. Baru ada pembatang candle ni. Ogos,
September baru ada 2 batang candle. So momentum kenaikan ni dia boleh naik untuk break high, previous high. So daripada previous high ke current punya position lebih kurang dalam 3,000 pips. Ini level kenaikan. Okay, itu dekat weekly punya level. So monthly dengan weekly, apa yang saya nampak, dia punya movement masih momentum bullish. Cuma dekat daily sekarang ni, kita nampak dia tengah bearish. Dia bearish berapa jauh? MA 50. Okay. Dan baru you pergi dekat H4 dan H1. Dan you akan nampak dia punya trend line dia. So kita tengok, dia break ke trend line ni, continue buy. Fokus dekat buy. Jangan fokus sell lah. Okay, Deep. Okay bang. King okay. Okay. Manua tak ada suara Manua. Ada. Tadi ada buat kerja sikit. Oh, faham tak? Ada faham sikit lah. Ada soalan tak? Boleh tanya je, tak ada masalah. Kita sembang-sembang ni malam ni. Sebab saya baru, saya pun masih nak tengok-tengok lagi. Nak tanya Kalau- soalan pun tak tahu nak tanya apa lagi. Semua dah buat dah kan? Ya? Setting semua dah buat dah. Setting saya baru buat yang MA sajalah. Okay, tak apa nanti WhatsApp saya. Kita setting, tengok you punya setting balik. Okay boleh. Alright. Hakim. Ya. Ada soalan? Tak ada. Kalau ada nanti aku tanya. Dano. Okay, Aiman ada soalan? No. Kakak ni tak ada long. Cuma Ada, yang tadi tu je lah. Yang dalam Telegram ni. Alright. Fiza? Saya okey lagi. Sedang memerhati. Alright. Cik Din, Muhammad Jamaluddin. Cik Muhammadin, ada soalan? Hafizi ada soalan? Bagus. Ada soalan? Okey. Jadi minggu depan kita tunggu dia sama ada dia naik ke atas ataupun dia turun je lah. Kalau ikut daily macam saya cakap tadi, kalau ikut monthly, weekly, momentum bullish. Dia bullish. Sekadar retracement je lah kalau weekly lah. Yes. So daily ni sebenarnya momentum retracement tau. Dia punya penurunan ni penurunan untuk retracement. Jadi Penurunan sementara. boleh cakap sebab daily tu ada doji seketul tu. Mungkin dia nak turun lah, betul? Macam mana? Sebab dekat daily kan ada doji seketul kan. Mungkin dia ada 2 batang ke merah. Kita tunggu dia buat sebatang lagi. Kalau dia buat sebatang lagi, dia break candle hijau ni, dia punya bearish kuat. Kalau tak, dia libas balik naik atas dan kita layan buy. Kita tak ikut bearish lagi dah. Bearish tu kita ambil minggu lepas 3 hari je. Aku nampak betul. Faham Tak. Doji kan. Ni Delhi kan? Ni Delhi. Delhi. Ni dekat Delhi. Okay, betul. Okay. Candle apa So buka. kita, Tengok tu candle apa buka ikut.
Tak dengar Mat suara? Kena tunggu esok dia buka starting candle apa. Yes. So kalau besok pagi, you all bangun pagi, tengok setup ni dia break mana? Dia break atas, break bawah, and then tengok ada ABC buy ke ada ABC sell. Kalau ada ABC buy, cari setup ABC buy dan monitor. Monitor dia senang je. Dia sentiasa buat high, high, high. And then tengok bila dia dah buat high, dia turun dia buat new low tak? Dia tak buat new low, okay, dekat situ you ambil buy. Contoh kat sini, katalah dia buat high. Dan dia buat lagi high, dia buat new high. Bila dia turun ni, dia tak buat low, dia tak break low. Dan dekat situ you masuk buy. Sebab apa? Dia akan buat new high. Dia akan buat higher high lagi. Dia akan buat higher high. Dekat sini biasanya you akan dah dapat ABC. Mesti dah ada ABC buy. And then apabila dia dah buat new high je, dia break kat sini. Make sure bila dia turun tu dia tak buat low. Sebab biasanya bila price dia dah break untuk buat high, dia akan turun balik untuk buat low. Tapi kalau dia tak buat low je, you follow lagi high. Re-entry buy. Tapi once dia buat low je, okay, check balik. Once dekat atas dia buat low je, check balik sama ada dia buat setup ABC sell lah dekat atas. Dia ada setup ABC sell lah. And then bila dia buat setup ABC sell, dia buat low tak? Dia dah buat low, then dia buat new low. Dia akan nampak pergerakan ni. Dia akan nampak lower low. Jadi kita ambil apa? High. Ni sahaja bendanya yang kita kena faham. Tak ada pelik-pelik pun. New high. Dan dia buat high high. Okay. So bila nampak dia buat high, dia buat new high, dia buat high high, kita tengok. Ada tak dia buat low. So bila kata dia buat low je, kita tengok ada setup ABC sell lah. Dekat bawah tadi kita cari setup ABC buy. Okay, kita cari setup ABC buy. Ke bawah ni jumpa setup ABC buy. So dia naik, dia buat high high, new high, dia buat high high. Bila dekat high high tu, tengok dia buat low tak. Once dia buat low je, tengok ada ABC sell. Dan tengok next one punya low tu dia buat new low. Dan dia ikut pula ABC sell. Sampai dia punya lower low. Dekat mana nak tahu dia punya momentum ni akan continue ke tidak? Satu, kalau kat time frame kecil, dia break level 00 dekat setup buy ataupun dia break level 00 dekat setup sell. Dan itu adalah momentum dia. Dan confirmation momentum dia dekat time frame besar, H1. Which is, dia break atas atau dia turun bawah sampai sini. Level trend line. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, so kita stop sampai sini dahulu. Boleh? Okey, Bentan. Jumpa besok. Alright, jumpa besok. Take care. Okey bang. Terima kasih. Tak ada soalan. Terima kasih banyak perkongsian ilmu tadi. InsyaAllah besok kita sama-sama trade. Ya, InsyaAllah. PUBG lah perbaran tidur. Okey, thank you. Apa PUBG dulu? PUBG lah dulu. Apa